Bukan Tok Lebay tak bangun dalam parlimen, Tok Lebay bangun, tapi dah tak ramai. Cuba letak Tok Lebay ramai-ramai sana, dapat 2/3 majoriti pihak 15, baru kita laksana semua. Kalau Tok Lebay tak laksana, kita buang Tok Lebay. Bukan dia susah sangat. Tengok Kelantan semalam dalam akhbar, Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan apa pindaan syariah apa. Semua sokong. Sebab Tok Lebay ramai kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam Nadir serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, al-ikhwaniyah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi setelah sekian lama, hampir 2 tahun. Saya tak datang ke KL ni kerana COVID. Bukan saya kena COVID, saya tak kena. Kerana COVID, wabak COVID, pandemik COVID yang melanda negara kita, yang mana saya melihat ini adalah malapetaka, bala bencana, kerana manusia ni degil, tidak mau berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 pada ayat 55, ni dalil dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Surah ke-39. Nama surah Az-Zumar, ayat ke-55. Yang bermaksud, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Makna, jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman di dalam kehidupan. Wajib ni, bukan sunat. Sebelum kamu didatangi dengan satu musibah secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Hari ini menjadi kenyataan, tuan-tuan. Kerana kedegilan manusia, umat manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, panduan, maka inilah musibah yang sedang kita hadapi. Jadi tak payahlah kita cerita ini perancangan Yahudi. Itu WHO semua tak betul. Bagi saya Quran yang betul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna asdaqal hadis kitab Allah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Jangan meragui Al-Quran, tuan-tuan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong di dalam golongan orang-orang yang ragu. Begitu juga dengan hadis. Tak boleh tolak hadis. Sebab hadis ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu. Dalil Quran surah An-Najmi surah ke-53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haqq
Tulislah, wahai para sahabatku. Apa-apa yang keluar dariku, semuanya betul. Al-Quran yang benar, hadis yang benar, tuan-tuan. Jadi, kerana manusia ingkar, biadab terhadap Allah, Allah datangkan musibah yang dinamakan coronavirus. Kita sedang merasainya dan coronavirus ni belum lagi selesai. Masih ada lagi negara kita, negara lain tak dengar pun lah. Apa sekalipun, insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali keluar rumah, nak datang masjid, nak pergi pasar kan, jangan tinggal doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam kitab Al-Azkar bab doa ketika keluar rumah. Baca apa tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekadar tu saja, tak ada Al-Azim. Nabi ajar sekadar tu kita ikut karangan Imam Nawawi. Tapi kalau nak tambah Al-Azim tu pulang. Sebab itu ulama. Kan? Ulama, innal ulama warasatul anbiya. Ulama kita tak boleh tolak tuan-tuan. Yang kita kena tolak, wajib tolak ialah ular dalam semak. Ulama jangan tolak. Kalau tak ada ulama, kita tak mampu untuk memahami ayat Quran, hadis dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi tajuk pada pagi ini. Tajuknya memang sedap lah. Jadi oleh kerana ada tajuk, kita cakap mengikut tajuk. Cuma tuan-tuan, janganlah telinga tuan-tuan merah pula. Kan? Tajuk ciri-ciri kepimpinan Islam. Saya bercakap tuan-tuan, orang lain saya tak tahu. Saya bercakap ada sandaran Quran dan hadis. Saya akan sebut nama surah, surah ke berapa, ayat ke berapa. Ciri-ciri kepimpinan Islam. Saya mulakan dengan suratul Ahzab. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 21. 4 hari sudah tuan-tuan, saya berkesempatan bertemu dengan Dr. Zakir Naik. Beliau beri peluang kepada saya hampir-hampir 20 minit. Beliau memang sibuk. Kita buat appointment nak jumpa dia. Jumpa dia, saya terus tanya satu soalan. Sebab dia sibuk, tak nak tanya banyak soalan. Habis-habis soalan saya, dia terus jawab dengan Quran. Itu yang hebatnya tuan-tuan. Habis bertanya tu terus, dia kata Fussilat chapter 41 verse 53. Kena cakap Inggeris dengan dia. Nanti kalau saya cakap Arab, dia tak faham pula. Sebab dia Arab korang sikit kan. Saya nak cakap India, saya pula tak tahu nak cakap. Jadi cakap Inggeris dengan dia. Dapatlah 2-3 ilmu daripada Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan ingat senang kan nak jumpa dia? Memang tak boleh jumpa pun. Sebab saya ada kabel. Alhamdulillah. Dia pun saya kata sebelum saya pulang, kalau saya ada apa-apa permasalahan tentang Al-Quran, hope you don't mind. Kan? Awak bolehlah text message kat saya. Kan? Jawapan apa yang mungkin menjadi kebuntuan bagi saya. Alhamdulillah. Dan beliau kemungkinan besar tuan-tuan akan menetap terus di Malaysia. Saya tanya dia, are you going back to India? No. I prefer Malaysia. Especially Putrajaya, dia kata. Dia pernah tinggal kat Terengganu. Tapi tak selesa, dia kata. Putrajaya ni bagus. Jadi saya kata, this is blessed from Allah. Allah makna rahmat pada Allah. Allah hantar kamu datang sini. Sekurang-kurangnya kami ada juga nak rojok tentang Al-Quran, Bible, Veda. Tuan-tuan, beliau telah mengislamkan, saya dipahamkan, hampir-hampir 500,000 orang. Tuan-tuan, itu angka cukup besar. 500,000 orang telah diislamkan. Walaupun ada di Malaysia dia pun ada juga suara-suara sumbang, katanya dakwah beliau tidak sesuai. Alamak. Kan? Atau yang sesuai macam mana? Tuan-tuan, dakwah ni sesuai tak sesuai, yang pentingnya jelas. Ada sandaran. Kadang-kadang banyak orang keliru, tuan-tuan. Ustaz ni tak hikmah. Tuan-tuan tahu tak apa makna hikmah? Bukan lemah lembut.
Sebab tak ada kaitan dengan lemah lembut hikmah ni. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Surah ke-16, surah An-Nahl ayat 125. Tapi kitab Pimpinan Rahman tak ada kat sini. Kalau ada saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Cetakan Rumi pada muka surat 668. Makna hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul. Berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itu hikmah tadi. Tak ada kaitan dengan lemah lembut. Lemah lembut kena tengok surah ke-20 Taha ayat 44. Jadi dalam Islam kaedah berdakwah ada banyak cara. Ada lemah lembut, ada hikmah. Saya pilih hikmah. Kalau dalam tafsir Arab Saudi, hikmah bermaksud perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu hikmah. Faham kameraman? Ini daripada mana ni? RTM ke apa? Bukan? Mana nak tahu pandang siar dan TV. Pilihan raya pun dekat dah tahun depan. Elok kita bagi tajuk ciri-ciri kepimpinan Islam. Tak ada pemimpin yang paling unggul sebagai teladan melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ahzab surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang paling baik, yang sewajarnya diikuti. Jadi kalau kita nak contohi seorang pemimpin yang terbaik di atas muka bumi yang pernah dilahirkan oleh Allah, tidak lain tidak bukan kita rojoklah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam Quran setiap pagi Jumaat tuan-tuan datang solat berjemaah subuh. Dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 24. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini ayat tentang pemimpin, tuan-tuan. Jangan datang nak solatnya, sekali-sekali flip through Al-Quran, tengok apa dia ni surah As-Sajdah ni cerita tentang apa, kan? Jangan asyik nak datang nak sujud sejadah ya. Dan kami jadikan, yakni di antara mereka pemimpin-pemimpin. Cuba dengar baik-baik. Bagaimana mereka memimpin rakyat jelata? Yahduna bi amrina. Mereka memimpin rakyat jelata dengan berpandukan kepada perintah Allah. Ni yang terkandung Quran dan As-Sunnah. Lamma sabaru. Ketika mana pemimpin ini juga sabar. Sebab apa tuan-tuan? Bila jadi pemimpin kena banyak sabar. Tadi tuan imam solat tadi, tuan-tuan tahu tak tuan imam baca surah apa? Al-A'raf surah ke-7. Pada ayat 126 tu, doa ni sekali-sekali kena bawa lah. Yang tu imam baca, Rabbana afrid alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dr. Yusuf Qaradawi pun menyatakan perkara yang sama. Sepatutnya ini dijadikan doa. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Yang kedua, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Mati sebagai seorang Islam. Abang, kalau mati dalam keadaan Melayu tak masuk syurga abang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran surah ketiga ayat 102. Setiap Jumaat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa bang? Jawapannya kena tengok hadis Muslim, hadis 89 Imam Muslim. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tak akan dapat masuk syurga sama sekali kecuali orang-orang Islam. Tu pun tak jelas lagi. Apa makna Islam?
Untuk memahami makna Islam, rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 23, surah yang kedua, Al-Baqarah, ayat 111, 112. Nak faham makna Islam, kena tengok ayat ni. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu jawapannya. Tuan-tuan, makna Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Itu Islam. Apa yang Allah suruh Tuan Haji, wajib kena buat. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, wajib kena tinggal. Walaupun merugikan kita, wajib kena tinggal. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyr, surah ke-59, di pertengahan ayat yang ke-7. Itu dalil. Apa yang Muhammad perintahkan kepada kamu dalam bentuk suruhan, wajib dilaksanakan. Dalam bentuk larangan, wajib ditinggalkan. Jangan cari alasan. Kalau Allah kata haram, Nabi kata haram, wajib mengharamkannya. Ini iman. Faham abang? Bang? Nampak renung jauh? Itu cerita dia. Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mengantuk nanti, tone saya akan bagi tinggi sikit. Baru tak mengantuk. Jadi pemimpin lamma sabar, perlu banyak bersabar. Sebab apa? Karena rakyat bermacam-macam ragam. Betul tak? Tak kesemua rakyat akan bersetuju dengan tindakan kerajaan, pemimpin. Macam ni lah SOP ni. Yang syok tu ustaz-ustaz pun pulun. Ustaz-ustaz pun pulun, tuan-tuan. Kan? Kenapa tak rapat Nabi? Tak payahlah. Hampa tak tengok ke surah yang keempat? Minta maaf. Surah yang Al-Ma'idah atau An-Nisa ayat 83 sekejap. Tuhan ajar dalam Quran. Surah keempat ayat 83. Kenapa tak tengok? Sesuatu benda yang kita tak pasti. Kita pun tak tahu kepala ekor. Kembalikan kepada pemimpin dah. Tuhan ajar tuan-tuan. Nanti saya cari. Ya. Yang syok tu ustaz-ustaz pulun tu sonok. Kan? Mana dia ayat dah? Betul lah. Surah An-Nisa ayat 83. Tengok, dia pun sebut. Maka kembalikan sahaja hal itu kepada Nabi, Rasulullah dan kepada ulil amri. Yang kita duk sibuk-sibuk bagi pening kepala sampai suruh. Kan? Vaksin pun satu hal dia. Kan? Bincang pula vaksin dia babi pula dah. Tuan-tuan, tadi saya tunjuk kat Tuan Nazir. Saya buat kad mana. Kan? Nak tanya Pak Haji lah. Kalau kita vaksin pun mati Pak Haji. Tak vaksin pun mati, betul tak? Kematian ni ketentuan Allah. An-Nisa 78, Ali Imran 145, Al-Ankabut ayat 57. Saya bercakap ada sandaran. Vaksin pun mati, tak vaksin pun mati. Betul tuan? Betul. Lagi satu soalan kedua. Makan pun mati, tak makan pun mati. Betul tak? Tuan makan tak? Makan apa mati? Oh, makan nampak makan no? Seterusnya. Tiap kali kita nak pergi menunaikan umrah atau haji, kena vaksin tak? Ada tanya babi ke tak? Ada tanya. Saya 6 kali pergi Mekah. 2 kali haji, 4 kali umrah. Tak pernah tanya pun, pucuk lah. Kau tak dibenarkan masuk. Buat apa kita nak bahas benda remeh-remeh? Aduh, letih. Ulama dah bincang, mufti dah bincang sampai lumat. Kan? Yang kita nak jadi lebih pada mufti, pada duduk diam sudah. Kalau tak nak cucuk, tak apa. Tapi jangan cucuk orang lain supaya tidak cucuk. Faham? Ni faham tak ni?
Saya ada sandaran Quran, tuan-tuan. Surah keempat, ayat 83. Sesuatu yang kita tak tahu, duduk diam sudah. Tuhan kata, serahkan kepada ulil amri. Kita ada pakar perubatan. Tak? Kita ada ulama. Dia orang duduk, dia orang bincang lah. Boleh, tuan-tuan? Macam tak setuju ni geng anti-vaksin bah ni. Macam mana boleh masuk masjid? Tuan-tuan, boleh bang? Pernah dengar saya ceramah bang? Tak pernah? Kali pertama? Duduk sampai habis. Ni power ni pagi ni. Tuan-tuan, sebab tu pemimpin ni dia kena banyak bersabar. Kerana rakyat macam ni. Ulama-ulama, ustaz-ustaz berpulun. Masalah penjarakan saya tak mau fikir. Kan? Bagi saya yang penting solat, tuan-tuan. Kan? Sekurang-kurangnya kita solat juga. Tapi kalau tak solat, kita jawab dalam surah ke-74 Al-Muddathir ayat 42-43. Siapa tak solat, tak ada tempat. Kecuali neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Tuhan bagi tahu. Kenapa kamu berada dalam neraka Saqar? Kami dahulunya tidak solat. Kita solat juga, kan? Walaupun jaga tahu SOP. Semua orang patuh. Itu SOP lah. Sekurang-kurangnya kita solat juga. Kan? Ni ada ni. Dia bukan pendakwah, tuan-tuan. Saya pun tak tahu asal-usul dia datang pada mana. Dia duduk sembang kari. Kita kalau tak khusyuk, tak perlu solat. Kepala bapak dia. Ni ayat Quran ni nak tak nama mana? Nabi bersabda, bainal abdi wal kufri tarkus salah. Hadis Muslim. Hang lebih hebat daripada Nabi. Nabi kata kufur siapa yang tidak mendirikan solat. Faham bang? Okey. Quran hadis tak apa lagi. Kalau yang ni tak cukup, aku bagi yang ni pula. Nah, kita jangan duduk sembang kari. Dalam Islam, kalau kita menyatakan ustaz ni tak betul, bawa dalil kamu. Bring your proof if you are truthful. Ayat tadi, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah dalil keterangan kamu. Jangan sembang kari. Boleh tuan-tuan? Ni pun ada tak setuju lagi, jumpa saya. Bawa dalil. Tak mau guna logik akal. Ini soal agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musi tanya tadi sampai pukul berapa, saya kata sejam cukup lah, kan? Tadi kita mula 6.30. Baik. Bila kita sentuh soal kepimpinan Islam tadi, Al-Sajdah ayat 24 jelas. Pemimpin yang baik, pemimpin yang memimpin rakyat jelata berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, ketika mana mereka juga sabar. Karena kenapa mereka sabar, tuan-tuan? Di penghujung, wa kanu bi ayatina yuqinun. Pemimpin yakin dengan ayat-ayat Allah. Pemimpin yakin jalan penyelesaian hanya berpandukan Al-Quran As-Sunnah, tak ada jalan lain, tuan-tuan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Ni dalil dia di antaranya surah ke-20 di pertengahan ayat 123 Taha. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya dia tidak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Tak yakin ke? Boleh Pak Ji? Ni baru mukadimah ni. Ni baru game 4. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang saya nak bawa pada pagi ni bukan poin saya, tuan-tuan. Hujah ni adalah hujah Jabatan Agama Islam Selangor. Saya pergi ke satu tempat di Selangor ni nak kuliah maghrib. Sampai awal. Saya memang sampai awal, tuan-tuan. Mana-mana pun. Kalau saya lewat tu mesti bersebab. Saja-saja nak lewat dah. Saya tengok teks ni disebut ciri-ciri kepimpinan yang diredai Allah. Cantik juga. Minta izin Tuan Imam bagi kat saya dah. Dah lama teks kan.
Saya balik, saya olah semula. Bukan saya pandai tuan-tuan, sebab kurang dalil. Kita nak cakap biar ada dalil Quran, ada dalil hadis. Quran, hadis, Quran baru mantap. Kalau asyik baca hadis saja tuan-tuan, Quran pun tak tengok, cerai. Kan? Dia kira hadis, Quran tak nak tengok langsung. Ni pun haprak je. Kan? Bawalah kedua-dua dalil. Nah. Tadi ada hadis saya baca belum, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Nabi sebut, selama mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itulah tak sesat. Jadi hujah kita pun kena dua, Al-Quran dan Sunnah, jangan hadis je. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa surah keempat di pertengahan ayat 59. Allah sebut yang bermaksud, maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, tengok, kembalilah kamu merujuk pada Allah. Allah makna Al-Quran. Dalam masa yang sama rujuk Rasul, As-Sunnah, hadis. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Kita degil, orang Kedah kata ketegak. Ni jadi macam ni. Melayu asyik berpecah tak habis-habis sampai nak menyampah. Tuan, tak habis betul Pak Ji? Pak Ji? Tak ngangguk pun. Cerita gitu tuan-tuan. Tak nak kembali pada Quran hadis. Semua duk sembang kari, masing-masing mendabik-dadak aku betul, aku betul. Nak tahu betul tengok sini. Ini sebaik-baik panduan. Tak ada dah. Ini yang paling benar. Bukan nak cari siapa menang tuan-tuan. Siapa yang betul kita ikut. Ini yang kita asyik tak habis-habis. Sampai yang di-Pertuan Agong pun nak fedak. Nasib baik saya bukan Agong. Sekejap-sekejap tukar pemimpin, sekejap-sekejap tukar. Hampa ni tak ada kerja lah. Kan? Haprak semua tuan-tuan ahli Parlimen Malaysia ni. Nah, tidak bertanggungjawab. Nah, tu cerita dia. Mengkhianati mandat rakyat. Masing-masing buat kerja, sabar-sabarlah kerja. Tak lama dah, next year, paling lewat Julai. Ciri yang pertama kepimpinan Islam yang mendapat keredaan Allah dalam teks khutbah Jumaat jaiz, yang pertamanya ialah yang menjaga agama. Dia bermula yang tu dulu. Menjaga agama tuan-tuan. Malangnya tak ada kitab pimpinan Ar-Rahman. Kalau tak saya nak bagi tuan-tuan tengok. Saya nak baca bagi tuan-tuan dengar. Tak apalah, saya bacalah. Surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 41, muka surat 852. Tuan-tuan, cuba dengar baik-baik. Ini ciri yang pertama. Mana-mana manusia yang menjadi pemimpin, kalau dia jaga agama, ini yang terbaik. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ayat ni ada dalam teks jaiz. Dia bubuh satu ya, saya nak bubuh tiga. Bukan nak tunjuk pandai. Nah, ada lagi hujah-hujah yang mantap. Nah, orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi. Ini ayat politik lah ni. Dengan kuasa yang dimiliki di antara tanggungjawab pemerintah, pemimpin 4. Aqamus solat, mendirikan solat. Pemimpin wajib kenal solat. Dan pemimpin wajib memerintahkan rakyat yang beragama Islam mendirikan solat. Itu tanggungjawab. Sebab tu syariat Islam ada 3. Hudud, qisas, ta'zir. Orang yang tak solat boleh ditakzir. Faham? Haji? Nah? Orang bukan Islam. Dia cakap, dia tak Islam tapi nak tunjuk pandai. Kita kalau tak pandai duduk diam lah. Dia kata agama Islam ni tak betul. Pecah amanah dia tak mau laksana hudud lah. Bengong. Pecah amanah mana ada kaitan dengan hudud? Bahlul oi.
Hudud kena tengok Al-Baqarah 217, Al-Maidah 33, Al-Maidah 38, Al-Maidah 90, An-Nur 2, An-Nur 4. Dia tak masuk dalam kategori hudud, dia takzir. Kerana dia pecah amanah, dia khianat, dia songlap harta negara. Dia kata tengok undang-undang Islam ni berbeza-beza, tak ada hudud lagi. Kafir harbi pula tu yang cakap tu. Kan, tuan-tuan faham tak kafir harbi? Kafir harbi yang boleh diperangi. Sekiranya mereka memerangi agama kita. Kafir yang kita boleh berkawan dalam surah Mumtahanah ayat 8, yang tidak memerangi agama kita, tu boleh kan? Ini bila sebut saya baru-baru ni, Perdana Menteri sebut kerajaan sedang menyiapkan pindaan RUU kan, rang undang-undang, dan di antaranya tuan-tuan nak memperkasakan mahkamah syariah, sebab level mahkamah syariah di Malaysia sama level dengan mahkamah magistrate. Tak boleh jatuh hukuman mati tuan-tuan. Kalau saya silap tuan-tuan betul lah. Yang boleh jatuhkan hukuman mati mahkamah tinggi ke atas. Faham? Macam mana kita ada undang-undang Islam boleh bunuh, boleh murtad wajib dibunuh, tak boleh laksana. Hanya 356 ya tuan-tuan. 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan. Itu saja. Yang si kafir harbi ni dah mula melompat. Esok macam mana orang bukan Islam ni? Kan? Makna hak kami akan terhakis. Dia orang ni bukan dia bodoh, saja buat-buat bodoh. Tuan-tuan, saya nak tegakkan kepada tuan-tuan bukan dalil Quran hadis, Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan pun kena faham. Mereka puak-puak ni dan bahkan negara kita pun bukan ikut Quran. Ini bukan negara Islam tuan-tuan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan ada 2 clause. Pertamanya 3/1. Cuba dengar. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai mana-mana bahagian persekutuan. Kalau saya ahli parlimen tuan-tuan, mampu dah kafir harbi tu. Kata, you are not fit to be member of parliament. Betul tak? Tak baca ke? Artikel 3 in bracket 1. Termasuk artikel 11 in bracket 1. Every person has the right to profess and practice his religion. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Pak Haji faham tak? Pak Haji orang Islam, Pak Haji anuti agama Islam, Pak Haji nak amal ajaran Islam, okey, go right ahead. Yang kafir harbi kelang kabut apa? Bila sampai musim Thaipusam, kan, yang beragama Hindu, mereka merayakan Thaipusam, ada kita halang? Ada? Tak ada. Polis tolong jaga pula tu. Punya baik polis kita ni. Betul tak bang? Korang ajar ni, korang ajar. Tu Melayu ni dia tak faham politik tu. Payah. Bila ustaz senuk, politik tak nak dengar. Itu sampai bila hampa nak faham? Quran pun hampa tak faham. Hadis pun hampa tak tahu. Bukan orang sini tau. Nah, bukan ceras utama. Ceras indah. Faham? Ceras utama 2x5. Itu kan masalah tuan-tuan. Saya cakap fakta. Siapa tak setuju saya boleh jumpa. Lawan saya. Perlembagaan Persekutuan ke, ayat Quran ke hadis, sila. Bukan nak tunjuk hebat. Nah, we are well prepared. I'm well prepared insya-Allah. Ini hak kita. Hak mereka. Apa yang kelang kabut sangat? Tapi itulah kadang-kadang minta maaf lah, malas nak cakap lah. Nyampah. Dalam parlimen ni kena ada orang macam saya juga tuan-tuan, yang berani cakap. Minta maaf bukan kata dia orang tak berani. Kadang-kadang slow ni tak kena tempat. Tengok hari itu tuan-tuan. Menteri Agama sedang membahaskan titah yang di Pertuan Agong. Tahu tak? Ditanya satu soalan. Menteri Agama bangun baca surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Bangun seorang ahli parlimen. Kuliah maghrib lah. Tuan-tuan tahu tak apa hukum?
Suruh dia tengok Quran lah, surah ke-9 ayat 125 At-Taubah, kitab rujukan tafsir Arab Saudi, muka surat 302. Kalau saya duduk parlimen malam tu dia kena. Inilah ciri-ciri manusia yang ada penyakit jiwa, tuan-tuan. Bukan nak hantar pergi hospital bahagia dah. Jiwa dia tak boleh dengar ayat Quran. Tu ciri munafik, tuan-tuan. Boleh Pak Haji bagi panas, bukan datang selalu, setahun sekali ya. Ni bila tak faham politik ni, tak nak dengar kuliah je macam ni. Orang hina Islam pun kita diam, tak ada benda nak jawab balik. Aduh. Kan? Setuju? Haji. Jaga agama. Yang pertama, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah segala bentuk kemungkaran. Tengok tuan-tuan. Minta maaf lah. Dah tajuk kepimpinan lah, pengurusi. Boleh lah? InsyaAllah. Kerajaan 22 bulan dulu, tuan-tuan. Seolah-olah mereka nak mengiktiraf LGBT. Tuan. Puak-puak jenis ni tak boleh diiktiraf. Kerana mereka melakukan kemungkaran. Bila kemungkaran tidak dibenteras, kita mengambil sikap pepatah Melayu, jangan jaga tepi kain orang, menyalahi Quran. Surah kelima Al-Ma'idah ayat 78-79. Kemungkaran wajib dibenteras. Kalau tidak, kita mengundang kemurkaan Allah. Allah datangkan musibah. Ini yang kena habis. Letih. Tiba-tiba ada seorang menteri masa tu. Saya baca The Star. Dia kata, ini hak LGBT. Kalau mereka nak melakukan perkara-perkara maksiat behind closed doors, it's up to them. La ilaha illallah, tuan-tuan. Dia kata kalau mereka nak bermaksiat secara senyap-senyap kan, dalam rumah kan, maksiat wajib dibenteras. Pemimpin macam ni lah, tuan-tuan, yang tak jaga agama ni. Tuhan ajar dalam surah ke-6 Al-An'am ayat 70. Cuba ronyok kitab tafsir Arab Saudi, muka surat 198. Tuan, ada. Apa yang Allah ajar? Sahabat pegang kitab apa? Sahabat tu belakang. Pak Haji, tanya sahabat tu tak? Pak Haji, tanya sahabat belakang. Kitab apa, tunjuk sikit. Saya, aku kenapa tak beritahu kata Ar-Rahman? Adil. Oh, cantik. Tadi saya cari yang tu. Siapa pegang tafsir Arab Saudi? Pak Haji pegang apa? Bukan. Tapi tengok tafsir Arab Saudi, muka surat 198. Allah ajar. Ada Arab Saudi. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Ini betul Arab Saudi. Terima kasih. Ustaz kan cakap. Allah kata, saya terjemah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar. Dan tinggalkanlah. Siapa dia? Orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau. Dan mereka tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Lama tak baca. Buka surat 198 lah kalau tak salah saya. Lama tak rejung ayat ni. Ayat 70 Al-An'am. 194, 196. Alhamdulillah betul loh. 198 surah ke-6 ayat 70. Kalau ada pemimpin jenis ni tuan-tuan, tinggalkan mereka. Ada pula seolah-olah nak mengiktiraf LGBT. LGBT tuan-tuan dalam Quran sekejap. Al-A'raf kot ayat 82. Kaum Nabi Lut. Kita tengok. Kitab ni sampai melekat-lekat tuan-tuan. Sebab apa? Lama orang tak buka. Itu dia. Bermula ayat 80 LGBT. Surah ke-7 ayat 80 Al-A'raf tuan-tuan.
Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Nampak cerita ni? Seolah-olah kerajaan 22 bulan ni tiraf. It's up to them. It's their right. Mana boleh cakap macam tu? Mari saya bagi jawapan Quran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Surah kelima Al-Maidah ayat 78 79. Kita mengundang bala, tuan. Faham bang? Waktu amar ma'ruf nahi munkar ni wajib berjalan serentak. Kita di Malaysia tak boleh. Tak ada kuasa, tak ada kad kuasa, tak dibenarkan kita bertindak. Betul tak? Nanti maksiat boleh luasa. Itu yang pertama. Ya? Pemimpin yang baik, pemimpin yang menegakkan syariat. Bukan ayat tadi semata-mata. Ni Syekh, hantar buka muka surat 852. 852. Ayat saya baca dia suratul Hajj, surah ke-22 ayat 41. Ada tak 852? Ada ayat 41 kat situ? Ada kan? Tengok kat bawah. Bawah tu tafsiran ayat 41. Ada tak dia sebut? Mereka ini bila berkuasa, nescaya mereka akan melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Ada tak kat bawah tu? Ada pun. Bukan Dr. Zakir Naik yang boleh ingat tuan-tuan. Dr. Syarilum pun insya-Allah. Kan? Itu cerita kan tak bohong. Kitab ni semua kitab insya-Allah saya hafal tuan-tuan. Gifted anugerah Allah. Sebab saya nak jadi pendakwah yang jelas. Saya tak mau jenis cari makan lah. Datang masjid ni, tengok orang masjid ni cenderung ke mana, cakap nada dia. Kita cakap sama dari dulu, kini dan selamanya insya-Allah. Malam khutbah Jumaat, kau punya khutbah. Ni bila nak jemput pula ni? Saya bercakap, saya bertanggungjawab. Selalu seorang tu datang, tahniah Ustaz. Hari ni khutbah memang jelas. Memang kena bagi jelas. Tapi fakta Quran hadis. Saya tak alim. Saya UBB, depa bagi gelaran UBB tahu. Ustaz besya-besya. Bukan selebriti ya bang. Selebriti tu yang duk letak harga tu. Kan? Ni pencerai punya kerja. Kan? Itu yang pertama. Ciri-ciri kepimpinan Islam pertama menjaga agama. Tadi muka surat 852 sahabat tu. Yang kedua, setelah menjaga agama, mereka menegakkan syariat Islam. Syekh, dah ada kitab tu Syekh. Tengok ni muka surat 16. Tuan-tuan, ini dalil wajib tegakkan syariat Islam. Surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menyatakan pada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Okey Syekh, makna khalifah kat bawah Syekh. Tengok bawah nah, saya sebut sama ada. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Ada tak? Cantik dia buat sampai 3 jari tuan. Jangan buat jari tengah sudah. Buat jari tu aku tumbuk abang dia. Kan? Faham tak? Ni anugerah Allah kat saya. Saya bercakap dah fakta, sebab tu saya tak bimbang. Kalau kamu profesor, kamu PhD pun belum tentu kamu boleh ingat macam aku. Kita yang tahu kena bercakap. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Hadis sahih Imam Tirmizi. Nabi ajar kena bercakap benda betul bila kita tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa innahu la yuqarribu min ajlin wala yuba'idu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw yadhkura bi'azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa dia tuan-tuan? Dan tidaklah mendekatkan ajal
dan tidak pula menjauhkan rezeki. Sekiranya kamu berani berkata benar atau berani menyentuh soal-soal besar. Ni takut nanti tak keluar TV. Banyak jenis cari makan hari ni di akhir zaman, na'udzubillah. Saya baru 30 tahun dalam bidang dakwah baru lah. Tak keluar TV tak apa bang. Kan? Yang penting jelas. Satu Malaysia tengok ni, kalau live macam ni, kan? Ada share. Boleh share? Share lah lepas ni. Hantar Bukit Aman nama. Kan? Polis pun bukan faham ke semua. Kan? Kena bagi reti juga. Kan? Halal haram dosa pahala ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat apa yang kita buat di dunia terlepas macam tu. Silap banyak. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Mudathir surah ke-74 ayat 38. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Nampak tak? Jangan main-main. Apa saja kita buat, penyelewengan, pecah amanah, khianat, menipu, berat tuan-tuan. Jadi yang keduanya, mereka menegakkan syariat Islam. Tadi sahabat dah confirm muka surat 16. Tanggungjawab khalifah ialah mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat Islam. Tak boleh buat syariat sendiri. Awak kita lebih bijak pada Allah. Seorang ulama di Yaman tuan-tuan kini mendapat asylum, political asylum, perlindungan politik di negara Arab Saudi. Nama beliau Syekh Dr. Abdul Majid Zindani. Dengar baik-baik. Dia dalam lecture dia di Universiti Iman, dia selalu sebut mana-mana orang Islam yang suka mempertikaikan tentang syariat Islam, tak nak syariat Islam, tolong tanya dengan surah ke-49 Al-Hujurat ayat 16. Tengok agak-agak dia boleh jawab tak pertanyaan Allah. Qul Al-Hujurat surah ke-49 ayat 16. Qul atu'allimuna Allah bidinikum Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Tuhan tanya kita tahu Pak ni, manusia, katakanlah, apakah kamu nak mengajar aku tentang agama kamu? Agama maksudnya undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas manusia, itu agama. Kalau nak tahu takrif agama ni, pergi cari Muqaddimah Mustika Hadis Keluaran Jabatan Perdana Menteri, cetakan Jawi, muka surat 39. Jumpa. Tuhan tanya, abang, kamu nak ajar aku tentang agama kamu? Sedangkan aku tahu apa yang ada di langit dan juga di bumi. Aku tahu setiap segala sesuatu. Abang tahu semua kan? Nak beritahu kat abang, mufti 14 orang di Malaysia ni, dia bukan tahu semua. Ada mufti sini, jangan kecil hati. Kalau mufti kata dia tahu semua, saya nak test ayat Quran. Surah ke berapa, ayat ke berapa, surah, muka confirm dia tak boleh. Dia pula test saya, ada yang saya tak boleh. Faham? Sebab Tuhan sebut. Tuhan sebut dalam surah ke-12, surah Yusuf ayat 76. Yang tahu segala-galanya Allah. Wa faqa kulli dhi ilmin alim. Yang paling alim Allah, bukan manusia. Kita, siapa cipta kita? Allah. Kita makan minum, siapa yang bagi? Allah. Tiba-tiba undang-undang Allah tak mau, patut ke? Patut tak Pak Haji? Tak patut? Akai tak ada. Manusia ni sombong, tak sedar diri. Esok pergi Batu Dua juga tuan. Tuan duduk sembang kari lah. Kan? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Man rabbuka podayin nada kajra. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Tak boleh jawab. Bukan mulut nak jawab. Amalan ketika di dunia. Faham? Kalau selama di dunia tak pernah sembah Allah, macam mana nak jawab Allahu Rabbi? Sembah mana taat? Sembang kari bolehlah. Wa ma nabiyuka, siapa? Muhammad. Siapa nabi kamu? Muhammad. Bila kamu ikut Muhammad? Oi, saya banyak berselawat. Tuan, saya nak tegaskan di sini. Walaupun berselawat puluhan ribu, tidak dijamin akan bersama-sama dengan Muhammad. Memang ada hadis, al-mar'u ma'a man ahaba, hadis Bukhari.
Manusia, dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Siapa yang kita cinta sewaktu hidup di dunia? Muhammad. Kita memperbanyakkan selawat, belum mendapat jaminan. Yang dijamin akan bersama-sama Muhammad di akhirat, surah ketiga ayat 31 Ali Imran. Ikut risalah Muhammad, akan bersama-sama dengan Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tu jawapan yang cukup bukan selawat. Selawat kena selawat. Bila kita selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah puji kita. Siapa-siapa kalangan umat Muhammad yang banyak berselawat, itu tak nafi. Tapi jangan kita bersandar kepada selawat untuk bersama-sama dengan Nabi. Amal risalah Islam yang beliau tinggal kepada kita. Quran as-sunnah, pedoman dan kehidupan. Jelas dah Pak Haji? Kalau tak jelas jangan jemput dah, buang masa. Lepas ni nak pergi Perak dah ni. Kan? Kita buat kembara ilmu. 11 hari keluar tuan-tuan. Lama dah tak keluar kan? Tu cerita dia. Yang kedua, tegakkan syariat. Banyak hujah saya nak bawa. Yang ketiga, pemimpin yang diradai oleh Allah, pemimpin yang amanah. Amanah. Yang tidak mengkhianati mandat rakyat. Faham? Tapi kadang-kadang kita ni pun cerai juga. Cerai boleh tahan ke? Jadi mangkuk ayun pun dah. Nak pilih pemimpin tak mau berpandukan Quran, tu yang jadi kelang kabut. Tuan-tuan, penting ni. Kita dengar firman Allah surah keempat ayat 58 An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kau faham yang ni loh? An-Nisa 58. Allah memerintahkan supaya kita menyerahkan satu tanggungjawab itu kepada ahlinya. Ahli dia bang, orang yang ada ilmu dan boleh dipercayai ataupun amanah. Cuba tengok dulu tuan-tuan, kita punya Minister of Finance, sijil palsu katanya. Tu jadi kelang kabut lah. Betul tak? Dia naik-naik, dia kata negara nak bankrupt, hutang 1 trilion. Kencing hidup-hidup. Betul tak? Naik orang yang ahlinya Tengku apa ni. Cuma Tengku ni aku tak setuju satu lah. Dia pergi bertingkat pula judi dah. Daripada 8 pada 22 kali. Ni pun haprak ya. Kan? Ahli Parlimen Pasir Mas bangun tanya. Tapi dia tak ada. Timbalan Menteri jawab. Apa rasional memperbanyakkan judi? Cabutan judi pada 8 pada 22. Timbalan Menteri jawab apa tuan-tuan? Kita nak memastikan supaya judi haram ini tidak berkembang. Weh Syekh, judi ni sampai kiamat haram weh. Apa punya tak cerdik? Tengok Al-Baqarah lah 219. Tengok Al-Ma'idah 90. Pengharaman judi dan arak. Bukan Tok Lebay tak bangun dalam parlimen. Tok Lebay bangun. Tapi dah tak ramai. Cuba letak Tok Lebay ramai-ramai sana. Dapat 2/3 majoriti pihak 15. Baru kita laksana semua. Kalau Tok Lebay tak laksana, kita buang Tok Lebay. Bukan dia susah sangat. Tengok Kelantan semalam dalam akhbar. Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan apa pindaan syariah apa. Semua sokong. Sebab Tok Lebay ramai kat situ. Kan? Terengganu pun sama. Kedah sampai hari ni ada lagi judi. Kan? Sebab apa? 15 kerusi. Yang nak bangkang ada 21 orang. Semua 36 kerusi. Faham Pak Di? Dah cakap pemimpin kena masuk politik. Jangan semua asyik nak salah Tok Lebay, Tok Lebay. Sebab tu kita yang nak pilih pemimpin ikut Quran. Bagi kepada ahlinya. Ahli makna orang yang berilmu dalam satu bidang, jurusan bidang. Yang kedua, boleh dipercayai. Baru selamat negara. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis Bukhari. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Naik-naik kencing. Negara berhutang 1 trilion. Mau abadi. Selepas kerajaan yang ambil alih, macam berbilion-bilion bagi kat rakyat. Tak bankrupt pun. Kan? Celelang iya, cak tukiang lu, cak tukiang ni celo.
Kalau saya duduk di parlimen bang, saya cakap kat Guan Im tu, lu lai cepeng lu. Lu cak tu kia, cik. Besai lu. Berarti tak ni? Saya Hokian okey lah. Karena bukan ahlinya. Jadi macam tu. Bila nak Tengku Zafrul apa nama? Kan? Dia memang bidang dia. Kan? Dia boleh bagi. Tak bengkrap, tak tahu kau isu nak bengkrap. Kan? Bukan negara kita saja yang dilanda pandemik Covid, tuan-tuan. Satu dunia. Betul tak? Amanah. Ringkas cerita. Yang keempat, adil. Memimpin wajib kena berlaku adil walaupun terhadap musuh. Esok kalau pok-pok 22 bulan tu dihadapkan ke mahkamah, jangan berlaku zalim. Walaupun dia kafir, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Hadis Muslim. Menzalimi orang bukan Islam, bila dia berdoa mustajab doa. Tengok Saidina Ali ketika dia mendakwa si Yahudi mencuri baju besi dia, dihadapkan ke mahkamah. Hakim dia tak tanya kepada si Yahudi, dia tanya pada Ali dulu. Apa bukti baju besi ni milik kamu? Hakim bernama Syurai. Dia kata aku tak ada bukti. Kokol ada risit kamda ke apa kan? Tak ada. Oleh kerana tak ada bukti, Syurai menjatuhkan hukum Yahudi tidak bersalah kerana kegagalan bawa bukti oleh Saidina Ali. Itu adil. Allah berfirman surah kelima di pertengahan ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir kepada takwa. Faham Pak Ji? Itu kita nak Islam memerintah. Hari ini Islam dipimpin, kita nak Islam memimpin. Pemimpin adil, pemimpin amanah, masya-Allah. Surahnya yang kelima, ni bukan modal saya nak jaiz. Pemimpin yang tidak menipu rakyat. Yang ini berat. Berlaku tak dalam negara kita? Pemimpin menipu rakyat. Slogan tu sepatutnya di-highlightkan semula. Rakyat didahulukan. Betul tak? Setuju abang? Rakyat didahulukan. Hari ini nak dahulukan perut dia. Itu yang berebut-rebut tu. Bukan di Malaysia. Di Timbuktu. Tahu Timbuktu? Sebuah tempat di Mali. Timbuktu tu sebelah dia tikam batu. Tuan-tuan jangan telinga panas lah. Saya bercakap ada dalil. Nanti saya baca Al-Quran. Nanti saya baca hadis. Bukan cakap kosong. Patutnya macam ni mau keluar TV baru clear. Hak keluar TV semua cerai. Tak sentuh langsung soal politik. Tuan-tuan, memisahkan politik dengan agama adalah fahaman ideologi Kristian. Injil Matius. Tu dia. Mana ada Ustaz? Ada. Chapter 22. Verse 16 to 22. Gospel Matius. Itulah ajaran Kristian abang yang memisahkan politik dengan agama. Politik suku, agama suku, itu ajaran Kristian, wasak akidah. Kita tak sedar semayang selawat, tapi kita menganuti fahaman Kristian. Kita dengar ayat Quran, surah ke-34 ayat 33. Ini pemimpin yang kerja dia pagi, petang, siang, malam menipu rakyat. Rakyat ni pun mengadu. Wa qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Tu ada dalil dia. Kitab tu susah sikit nak cari bang. Kalau kitab ni senang. Bila saya sebut 34, tengok atas kepala ada 34. Saya tak apa, saya mahir Quran. Tuan-tuan kena minat Quran ni. Beli satu manila card, tampal dekat dinding betul-betul dengan katil kita. Surah pertama Al-Fatihah. Kalau yang ni pun tak ingat, alamat umur pendek tu. Surah kedua Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Macam tu terus. Sampai 77 saja. 78 sampai 114 juzuk Amma. Saya ingat insya-Allah. Tu yang tu susah sikit nak cari. Surah Sabah ayat 33.
Dan berkatalah orang-orang yang lemah, pengikutnya. Mereka berkata kepada orang-orang yang takabur, pemimpin. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan kamulah yang menipu kami malam dan siang. Kena kencing dengan pemimpin. Ta'murunana an nakfura billah. Ketika mana kamu juga menyuruh kami supaya kufur dengan Allah. Percayalah, kami saja yang mampu perintah, orang lain tak mampu. Ini semua rosak akidah. Faham? Tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa hukum nipu rakyat? Yang ni kena tengok hadis Muslim. Ma min amrin yastar'i hilah ra'iyatan yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Hujan dah tuan-tuan. Tak boleh balik, kita sambung dengan duha lah. Macam boleh? Macam tak suka tu, panas telinga lah tu. Tajuk kepimpinan kena cakap kan. Saya nak cerita buat amalan, saya pun amalan tak banyak. Yang tu kena cari ustaz lain kan. Ni hadis. Siapa yang menjadi pemimpin untuk memimpin sekelompok manusia dalam bahasa mudah, kemudian dia mati dengan menipu rakyat, haram syurga baginya. Pak Haji, dengar tu Pak Haji. Nak pilih pemimpin ikut Quran lah. Yang keenam, selain daripada tidak menipu, tidak membazir harta milik negara. Pembaziran pun tak boleh. Tu PNB buat bangunan tu yang tertinggi di Malaysia kan. TRX sudah tinggi lah, ada lagi tinggi. Kita duk berbangga untuk apa tuan-tuan? Bukan memberi manfaat kepada rakyat. Minta maaf lah. Hari kita baca ayat Quran Al-Isra surah 17 ayat 27. Kemudian kita baca hadis Muslim. Takkan tak lagi kot hujah. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Al-Isra surah 17 ayat 27. Pembaziran itu sahabat syaitan. Kenapa tuan-tuan? Saya pun tak pernah dengar ustaz-ustaz, tok-tok guru hurai apa maksud pembaziran itu sahabat syaitan. Saya nak sebut sebab saya baca, saya jumpa. Syaitan ni dia ada sifat takabur. Angkuh, sombong. Dia bukan peduli siapa. Begitulah pemimpin yang mengguna harta milik rakyat sewenang-wenang, sama macam syaitan. Dia kata aku ada kuasa. Hang boleh buat apa kat aku? Kuasa macam mana apa bang? Satu hari jatuh je. Percayalah. Betul tak? Banyak dah Tuhan tunjuk. Kebelakangan ni kan. Takkan tak sedar lagi kot. Tu panggil syaitan. Kita dengar pula. Kalau mengguna harta rakyat secara tidak benar. Lagi satu contoh. Projek 10 juta, markup bagi jadi 15 juta. Boleh tak Pak Haji tu? Boleh tak? Kita baca hadis riwayat Imam Muslim, kitab Riyadhus Salihin. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Salah guna harta milik rakyat masuk neraka tuan-tuan. Itu kategori menipu je tu. 10 jadi 15. Nampak semua telinga merah ya. Akhir sekali cukuplah. Yang ketujuh, ni poin jaiz bukan poin, cuma saya kait dengan ayat Quran supaya hujah tu, poin tu mantap. Dia hanya tulis je, tidak menipu, tapi dia tak bawa dalil kan. Tidak membazir, tak ada dalil, bagilah dalil. Kamu kerja bidang agama, kamu pun ceroy. Akhir sekali, kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan Islam yang ketujuhnya genap sejam ialah tegas. Kena tegas. Kita tak tegas. Dari dulu sampai sekarang pemimpin minta maaf lah, pengurusi tak tegas. Kita ni banyak berlembut sangat dengan kapil-kapil harbi ni kan. Kita ni tegas dengan sesama bangsa, punya haprak. Cuba dengar ayat Quran. Surah Al-Fatah, surah ke-48, ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang-orang beriman yang bersama-sama dengannya, mereka keras, tegas terhadap kafir, tetapi berlemah lembut sesama orang-orang beriman.
Bukan kita nak kata kalau Melayu buat salah, lepas dah ambil tindakan. Tapi dengan kafir ni boleh bertolak ansur. Betul tak Syekh? Hampa ni satu company ya? Ha? Tak kenal hang SB apa? Tak boleh percaya kan ni. Tapi cantik lah. Sial satu Malaysia. Tak tegas. Betul tak tuan-tuan? Tak ngangguk pun. Hampa nak dengar hadis lah? Mari saya baca. Ketegasan dalam Islam. Nabi memang tegas. Ketika Usamah bin Zaid masuk menghadap, bertemu dengan beliau, minta syafaat beliau supaya jangan dipotong tangan wanita yang mencuri. Kerana wanita tersebut anak orang bangsawan. Apa Nabi kata? Wallah, law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat la qata'tu yadaha. Demi Allah wahai Usamah bin Zaid, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Tuan-tuan nak tahu tak hadis ni? Dalam Riyadhus Salihin, cetakan Singapore Private Limited, jilid yang kedua, muka surat 1616, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bila Nabi bersumpah sedemikian, Nabi panggil wanita tersebut masuk menghadap, lalu dipotong tangannya. Jadi jangan duk petikan. Nabi pernah kalau laksana hudud Ustaz, saya dah bagi tahu nama kitab Riyadhus Salihin. Tegasnya Nabi. Kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong. Kalau kita, kalau anakku mencuri, dah duduk diam. Hakim jangan campur tangan. Ini yang tuan-tuan rosak negara. Kembalilah tuan-tuan pada Quran. Untuk mengakhiri, saya nak bagi satu garis panduan. Nak pilih pemimpin, di antaranya kena tengok yang ni. Kena tengok. Salah pilih pemimpin, Syekh. Antar tolong buka muka surat 692. Ada tak? 692. Ada tak Al-Isra' 71 kat situ? 692. Ada tak? Al-Isra' ayat 71 ada tak? Ataupun 697. Ada tak Al-Isra' tu? Itu surah Al-Isra' kan? 697 lah kalau itu. Ada tak? Ayat 71. Al-Isra'. Ayat 71. Cuba cari Al-Isra' ayat 71. Mana 697? Terjemahan dia belah sana. Muka surat 697. Ada? Ada? Ada tak Syekh? Dengar ayat ni. Tuan-tuan pilih pemimpin, tuan-tuan jangan nak lepas tangan. Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan imamnya. Bukan imam solat. Tengok sana Syekh tafsir. Imam maknanya pemimpin. Betul atau tidak? Imam bermaksud pemimpin. Betul tak? Tu 697 surah ke-17 ayat 71. Kita dengar pula. Nak pilih pemimpin kena tengok di antaranya ayat ni untuk mengakhiri. Surah ke-5 ayat 55 Al-Maidah. Dengar baik-baik. Innama walikumullah wa rasuluhu. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Ada Syekh? Ayat tu Al-Maidah 55. Sesungguhnya pemimpin kamu ialah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Kemudian Allah memperincikan sifat orang-orang beriman yang layak menjadi pemimpin. Yang pertama, mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Nampak tak? Yang ketiga, wahum raki'un. Bukan rokok semayang tuan-tuan. Rokok di sini mereka patuh kepada segala perintah Allah. Suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Macam tu baru layak. Tapi kalau yang haram pun tak tinggal, yang diwajibkan melaksana pun tak nak laksana, itu tak beriman. Ingat siapa yang kita pilih pemimpin. Ayat tadi ayat 71 Al-Isra', kita akan bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka masuk ke syurga, syurgalah. Kalau masuk ke neraka, itu saya tak baca lagi ayat Quran tu. Kan? Pemimpin yang nak bawa kita masuk ke neraka, itu lain kali. Next change coming soon. Jadi cukuplah tuan-tuan.
Ada nak tanya macam nak tanya orang tak puas hati ke? Kalau tuan-tuan tak puas hati, saya rasa pelik lah. Sebab saya hujah saya semua Quran hadis. Bukan pakai logik akal tau. Muka surat pun semua betul insya-Allah dengan izin Allah kan. Jadi cerita begitu. Dah faham senang lah kan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat bila kita bersama. Tuan-tuan, kedatangan saya tuan-tuan seminit ya, 2 minit. Kami sedang giat membina, mendirikan sebuah dia panggil apa, kompleks. Bangunan yang ke-7 tuan-tuan. Sekarang dah ada 6 buah bangunan. Kos dia tinggi. Saya masih memerlukan 1.5 juta. Jadi tuan-tuan ada flyer, kalau tuan-tuan nak menyumbang, ada zakat, ambillah flyer, ada account number kat itu. Nah. Dulu kita serahkan projek ni kepada tukang kampung. Tukang kampung ni dia kena tunggu kami ada duit baru dia buat. Tapi sekarang dia ambil alih oleh kontraktor. Kontraktor ni dia buat dulu. Dia kata, "Ustaz, nak lambat kan nak cepat?" Jangan cepat, tak lagi aku tak sempat nak cari duit. Sebab kontraktor ni kelebihan, dia boleh ambil barang dulu kat kedai. 2 bulan baru bayar kan. Saya kata buat pertengahan lah. Sederhana, jangan laju sangat, jangan lambat sangat. Jadi Alhamdulillah lah, sebab dia offer kami. Jadi kita pun insyaAllah target nak go all out, nak cari dana 1.5 juta lagi tuan-tuan. Untuk menyiapkan keseluruhan api, air, ekor semua komplit. Nah, jadi yang kami dah belanja hampir 600,000 tuan-tuan. Tapak saya sebab besar. 12 kelas. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang, insyaAllah pagi ni boleh. Ada sahabat-sahabat saya di luar sana. Ada tabung, ada flyer. Yang keduanya kita bawa produk-produk Islam, di antaranya kopi goji, susu kambing yang sekolah keluarkan. Kami punya sendiri untuk menjana sedikit pendapatan. Itu ada ubat gigi yang Islamic produk dan ada tempeyek tuan-tuan. Tempeyek, tahu tempeyek? Abang makan tempeyek. Abang wajib kena beli pagi ni. Sebab apa? Sedap bang. Kalau hampa tak beli, hampa menyesal tu. Jadi tuan-tuan tengoklah apa yang tuan-tuan boleh bantu. Lepas ni saya pulang, saya nak pergi ke Perak pula untuk seminggu. Dimohon kemaafan, terkasar-basar sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.